menang saya tak peduli rakyat. Negeri terbiar. Sebab itu Sabah hari ini kita lihat masih negeri termundur. Kita tengok Melaka, dia tidak ada apa-apa hasil, tetapi berjaya dimajukan dengan idea-idea daripada pemimpin di kawasan itu sendiri. Jadi Datuk Seri dengan warisan ada hubungan sulit ke setakat ni? Dalam politik ini perlu berbagai-bagai strategi. Kena berkawan semua. Kena berkawan semua. Kalau tak ada musuh Datuk Seri, macam mana nak buat pilihan? Satu kursi 10 orang mau, so kita bertandinglah biar rakyat putuskanlah. Apa yang masih belum selesai di Sabah? Semenjak diambil alih oleh kerajaan negeri, api elektrik di Sabah ini langsung tidak menentu. Terputus sana, terputus sini. Kalau tidak putus 1 minggu 6-7 kali, itu bukan Sabah. Politik Sabah panas beberapa hari ini, yang mana isu UMNO dan Barisan Nasional, GRS, dan juga kita terpalit dengan isu yang mana beberapa adun yang dikaitkan dengan skandal politik. Benar-benar mengejutkan kita di baik Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Khususnya situasi politik memang di negeri Bawah Bayu ini tidak stabil sekarang. Apa yang berlaku di negeri di Bawah Bayu, kita pun tak tahu. Tetapi hari ini kita membawa individu yang kita lihat selayaknya bercakap, iaitu Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaradin. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Datuk Seri, selamat datang ke sesi interview Sinar Harian bersama saya. Host hari ini Fazli Zainul, Datuk Seri. Datuk Seri kita kenal dahulu sebagai Ahli Parlimen Kinabatangan yang sekian lama dan kini masih Ahli Parlimen. InsyaAllah. Datuk Seri juga pernah menjadi Timbalan Ketua Menteri. Daripada satu portfolio bertukar kepada portfolio yang lain. Kemudian Datuk Seri membawa diri meninggalkan jawatan yang kerusi empuk. Datuk Seri mungkin boleh kongsikan sedikit perjalanan Datuk Seri dalam dunia politik. Berhubung dengan cerita saya dahulu sebagai pegang jawatan dalam kerajaan negeri, telah saya ceritakan sebetulnya. Duduk sebagai Timbalan Ketua Menteri ini dilihat daripada luar memang besar, iaitu memegang jawatan portfolio Jabatan Kerja Raya, Menteri Kerja Raya. Dan sebelum itu, pada hari pertama angkat sumpah di istana, perundingan kita iaitu jawatan UMNO, iaitu antara lainnya Jabatan Kerja Raya, Menteri Jabatan Kerja. Tapi di istana telah berubah menjadi jawatan saya kepada Menteri Kerajaan Tempatan. Dan saya nampak di situ ada pelanggaran perjanjian di antara BIN dan juga PN ketika itu. Ketika itu tidak ada GRS, yang ada PN. Jadi saya telah membawa rakan-rakan berbincang dengan Ketua Menteri. Kita bagi tempoh 1 jam. Kalau Ketua Menteri tidak menepati perjanjian kita, maka BN ketika itu akan pull out daripada kerajaan. Jadi perundingan berlaku dan dia telah mengotakkan janji dia setelah dia langgar. Jadi perjalanan berjalan dengan baik dan selaku parti nombor 2 kita senantiasa bertolak ansur dan memelihara kerajaan yang ada itu. Tetapi dalam masa perjalanan 1-2 tahun saya nampak dalam kerajaan itu di mana apabila PRU berlaku, Bersatu telah kalah dan GRS Bersatu Sabah telah mengeluarkan ahli-ahli dia daripada Bersatu dan mewujudkan parti PGRS. Dan membentuk GRS. Jadi suasana itu berubah sebab GRS ini tidak pernah menang dalam pilihan raya, tidak pernah bertanding, tiba-tiba membentuk kerajaan. Dan dalam perjalanan yang panjang itu, kuasa-kuasa Timbalan Ketua Menteri itu macam tidak ada wujudnya. Jadi parti bertambah malang, bertambah kecil. Jadi kalau saya memikirkan jawatan saya sendiri, saya tidak akan keluar daripada kerajaan GRS. Tetapi saya memikirkan parti dan masalah rakyat negeri Sabah, maka saya memencilkan diri, kita keluar beramai-ramai untuk tidak menyokong kerajaan GRS di pilihan ini sebab kita tidak yakin kerajaan itu mampu membawa arus perubahan kepada rakyat dan negeri Sabah. Mana ketika dalam 2 tahun tu suara Datuk Seri didengari atau tidak? Suara kita berunding.
pagi kita berunding ada persetujuan, tengah hari sudah berubah. Bukan sekali, beratus kali. Jadi begini punya keadaan. Saya baru pertama kali ini berterus terang melalui media. Kebanyakan hujah saya lontarkan dalam perjumpaan-perjumpaan dengan rakyat. Jadi lebih baik saya lontarkan hari ini supaya rakyat paham apa sebenarnya yang berlaku. Jadi ketika itu lebih kurang 14 adun 14 dan 2 lantikan. Ya. Dan 2 dari warisan menyertai UMNO. Oh, jadi Datuk Seri, kita melihat perkembangan Sabah ni mungkin daripada tahun 2020 yang mana pilihan raya negeri, rakyat dah pilih, tetapi kepimpinan yang membuat keputusan, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang membuat keputusan untuk membentuk kerajaan. Datuk Seri melihat itu adalah membelakangkan suara rakyat yang telah memilih. Kalau dilihat dari segi moral, memang tidak baiklah. Sebab di mana sebelum adanya Akta Lumpat Parti ini, begitulah keadaan negeri Sabah itu. Setiap kali pilihan raya atau selepas pilihan raya mesti ada lompatan. Sama ada lompatan individu atau gerakan lompatan berkumpulan. Ini berlaku sejak daripada dulu. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana Sabah akan mengadakan PRN ke-17 ya. Sedangkan Sarawak baru lepas PRN ke-12. Bermakna 5 kali Sabah pilihan raya lebih daripada Sarawak. Lebih sendiri. Dan lebih advance daripada Semenanjung Persekutuan. Sedangkan Persekutuan akan berhadapan dengan PRU 16. Bagaimana hebatnya di Sabah itu apabila berlaku begini, rakyat tidak tahan melihat sebab siapa saja kerajaan ketika itu. Sehingga ke hari ini, menang saya tak peduli rakyat. Negeri terbiar. Sebab itu Sabah hari ini kita lihat masih negeri termundur, 8 daerah termiskin. 60 lebih tahun masih begini. Sedangkan Sabah negeri yang penuh dengan kekayaan, dengan hasil mahsul dalam negeri itu kaya kalau dieksplor, diturukai dengan kebijaksanaan dan telus. Tetapi oleh kerana pemimpin ketika itu tidak memikirkan masa depan Sabah, maka Sabah menjadi begini, sentiasa huru-hara sehingga terjadi macam-macam sehingga pada hari ini. Datuk Seri melihat Sabah ni masih lagi dianaktiri oleh Kerajaan Persekutuan. Saya tidak nampak Sabah dianaktiri. Sebab untuk memajukan sebuah negeri itu, pemimpin dalam negeri itu mesti ada kebijaksanaan. Kita tengok Selangor, kita tengok Pulau Pinang dan negeri-negeri yang lain. Kalau kita tengok Melaka, dia tidak ada apa-apa hasil, tetapi berjaya dimajukan dengan idea-idea daripada pemimpin di kawasan itu sendiri. Tengok Sarawak. Kalau kita lihat peruntukan persekutuan paling banyak, Sabah. Tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi saya tidak menyalahkan 100% kepada kerajaan persekutuan. Sebab dalam mana-mana dunia ini, kita membuat kajian, pemimpin negeri itu perlu bijaksana dan tahu bagaimana berunding dengan kerajaan persekutuan. MA 63 kita melihat kerajaan dah umum setakat ini 11 telah dilaksanakan. Bagaimana dengan Sabah? Sabah termasuk dalam 11 perkara yang telah dilaksanakan. Sebetulnya bukan hanya 11, banyak sudah yang Sabah nikmati dalam perjalanan MA 63 ini. Dan satu ketika, waktu BN memerintah, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah memberi komitmen yang tinggi. Satu sen pun sekiranya ada kerajaan persekutuan terambil daripada kerajaan negeri Sabah akan dibayar. Bermakna akan dikembalikan. Bermakna komitmen itu cukup tinggi. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri kita pada hari ini pun telah maklumkan, iaitu berbilion-bilion. Tahun ini 6.7 bilion untuk Sabah. Lebih besar daripada negeri-negeri yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan persekutuan memang punya komitmen yang tinggi untuk memenuhi hasrat inspirasi perjalanan MA 63 itu sendiri. Jadi bagaimana sistem negeri untuk mengurus apa yang telah diuruskan dalam 11 perkara yang diberikan ni? Di Sabah ini kita ada masalah unik sikit. Sebab di Semenanjung, mana-mana projek yang telah dianugerahkan, dia terus boleh berjalan. Di Sabah tidak. Penganugerahan sebuah projek itu, tanah tidak selesai, land composition tidak selesai, utilities tidak selesai, tiang elektrik masih sana, sewerage masih sana, pipe air masih sana. Jadi begitu begini ambil masa ding dong 2 tahun.
baru projek baru berjalan. Dalam 2 tahun, projek federal ni dia ada time frame dia. Kalau sudah overlap, dia akan tarik balik. Jadi ini yang berlaku di Sabah sebetulnya. Itu perlu ada perubahan. Itu termasuk dengan masalah Pen Borneo, Datuk Seri? Pen Borneo pun begitu. Sebab itu pada hari ini ada 2-3 package dalam fasa 1 Pen Borneo, pelaksanaannya di bawah 60%. Jadi ini yang harus dilihat oleh pihak penguatkuasa, bagaimana untuk menyelaraskan semua masalah ini supaya mudah diselesaikan untuk kepentingan rakyat. Datuk Seri, kita melihat ketegasan Datuk Seri sebagai kepimpinan UMNO Sabah, yang mana macam mana pun cakap kita akan bergerak solo. Datuk Seri melihat dalam tempoh yang sebelum ini, kalau bergerak solo, kemampuan UMNO Barisan Nasional di Sabah untuk menawan kerajaan. Sebetulnya saya tidak pernah buat kenyataan bergerak solo. Tetapi dalam politik ini, kita rancang hari ini mengikut situasi yang berlaku pada hari ini. Solo adalah the last resort. Kalau terpaksa, tetapi saya meminta kepada jentera parti bersiap sedia dalam keadaan yang yang kita tidak boleh jangka. Bermakna kalau terpaksa bergerak solo, maka kita telah ada persiapan. Tetapi pilihan BN iaitu untuk bekerjasama dengan PH. PH, sebab kita melihat bahawa di pusat perlu ada kestabilan dan di negeri-negeri pun perlu ada kestabilan. Kalau kita melihat di beberapa negeri, contohnya Johor, walaupun di federal PNBH, tapi di negeri masih difokuskan kepada UMNO Barisan Nasional. Sabah, Datuk Seri melihat perlu gabungan ke? Sebab ialah Datuk Seri pengurusi UMNO yang ada kuasa autonomi, yang boleh buat keputusan. Apa yang Datuk Seri rasa? Yalah, UMNO Sabah ni mungkin kasarnya Datuk Seri yang punya, tapi Datuk Seri boleh mencorakkan macam mana yang Datuk Seri nak. Ya, di Sabah ini ada komplikasi sedikit. Kita boleh bergerak solo, cuma kita memikirkan berbagai-bagai implikasi, iaitu implikasi kerajaan pusat, di mana di Johor berlaku, pilihan raya Johor berlaku sebelum ada PRU. Jadi dia punya prinsip pentadbiran itu berbeza. Jadi tidak boleh kita adakan selepas ini. Jadi cuma di Sabah ini kita akan mengadakan pilihan raya, bermakna perlu ada kerjasama yang cukup teliti di kalangan parti-parti yang ada keikhlasan dan juga persetujuan bersama untuk membawa arus perpaduan itu ke negeri Sabah. Masyarakat tempatan dan kepimpinan juga melihat kebergantungan UMNO dan Barisan Nasional ini kepada warisan. Untuk sekarang kita tengok warisan dah ada 29 kerusi. Mungkin yang 2 tadi kita sebut dia dah masuk pada UMNO, menjadikan tinggal 27. Tapi warisan adalah mungkin antara parti yang kuat, yang mana Sabah ada 73 DUN yang memerlukan 37 sekurang-kurangnya untuk membentuk kerajaan negeri. Jadi Datuk Seri dengan warisan ada hubungan sulit ke setakat ni? Dalam politik ini perlu berbagai-bagai strategi. Kena berkawan semua. Kena berkawan semua. Kalau boleh kita jangan ada musuh satu pun dalam politik ini, sebab sekiranya ada musuh sudah tentu kita akan berhadapan dengan masalah. Jadi sebagai ketua parti, saya kena mempertimbangkan semua situasi itu untuk memastikan bahawa kita dapat menggamit hati masyarakat di luar sana untuk menyokong parti kita. Sebab rakyat ni melihat kalau parti kita itu bergelora, maka rakyat tidak akan ada keyakinan. Jadi saya berpegang teguh kepada prinsip bahawa kita harus memainkan peranan untuk mententeramkan keadaan dengan berbincang dengan mana-mana pihak untuk memastikan bahawa pilihan raya ini benar-benar kita bisa menambat dan menawan hati rakyat. Sebab di Sabah ini peluang parti-parti politik ini saya lihat PRN ke-17 ini merupakan pilihan raya yang amat luar biasa, di mana termasuk PBS, STAR, Warisan atau GRS atau UMNO, mungkin ini peluang keemasan masing-masing. Sebab kita lihat pemimpin Warisan dipimpin oleh Datuk Seri Sepi Abdal, di mana STAR dipimpin oleh Dr. Yipri Kitingan, GRS Datuk Haji Ji, dan PBS oleh pemimpin baru Joakim. Jadi pemimpin-pemimpin semua ini cuma bergalaskan dengan pengalaman
masing-masing tidak memadai, di mana tuntutan hari ini banyak pengundi-pengundi muda saya nampak mereka tidak akan mengundi mana-mana parti sekiranya tidak ada tuntutan yang lebih baik kepada pengundi-pengundi muda itu. Jadi saya melihat bahawa peluang parti-parti ini hampir sama, seimbang. Dan saya melihat juga tidak akan satu parti yang dominan. Ini bermakna kita perlu mencari sahabat kita, partner kita, tetapi partner itu biarlah partner yang benar-benar menghormati prinsip antara satu dengan yang lain. Kita tidak mau lagi macam dahulu kita ada perjanjian, tetapi perjanjian dilanggar, dinodai dan tidak dihormati. Bila Datuk Sri bercakap kita perlu kawan semua pihak. Dalam politik ni betul kawan dan dia kena ada musuh. Kalau tak ada musuh Datuk Sri, macam mana dia dapat pilihan? Terutamanya mungkin paling sukar adalah yang mana penyusunan kerusi. Macam mana Datuk Sri nak hadapi situasi ni? Ya, kawan saya semaksud itu bukan semua sebetulnya. Sebab di Sabah ini, setakat hari ini ada 14 parti. Dan yang sudah menyatakan bertanding solo mungkin sudah 5 atau 6. Bermakna sudah ada 6 tentangan yang awal-awal. Ada sudah mengumumkan calon awal-awal. Semangat Datuk Sri ya? Semangat. Walaupun orang kata ada juga parti yang baru timbul, belum dapat pun sempat bernapas, tetapi sudah mengumumkan calon sebanyak 73. Dibayangkan bagaimana kekiraan pemimpin-pemimpin di Sabah ini apabila ada pilihan raya. Dan sudah tentu dalam proses pilihan raya ini masalah yang dihadapi oleh parti-parti bergabungan ini iaitu tagihan kursi. Iaitu banyak pelanggaran antara satu sama lain. Kawasan yang tidak dimenang pun dituntut bahawa dia menang. Pilihan raya boleh hilang di pusit. Memang berlaku begini. Saya bukan pertama kali dan bukan baru saya melihat. Tetapi kita akan menangani isu ini secara bijaksana. Dan mungkin kalau perlu ada pertambungan, kursi itu terlampau sulit untuk diagih, mungkin semua parti boleh bertanding lah untuk untuk kita memastikan bahawa memelihara keharmonian antara satu dengan yang lain. Maka pada saya satu kursi 10 orang mau, so kita bertanding lah, biar rakyat putuskan lah. Datuk Sri, kalau kita melihat, kita membandingkanlah Sabah dan Sarawak, kita melihat Premier Sarawak memberikan pelbagai inisiatif-inisiatif kepada kerajaan, kepada rakyat negeri Sarawak untuk memastikan kebajikan, yang mana kita melihat sendiri Mas Wing dia beli, dia nak buka bank tak boleh, dia beli saham dekat Affin Bank. Datuk Sri melihat Sabah, apa keperluan rakyat dan masyarakat yang sangat memerlukan sekarang ni, yang fikir bila pimpinan politik Sabah benda ni kena selesaikan? Apa yang masih belum selesai di Sabah? Ini memang jauh bija antara Sabah dan Sarawak. Sebab itu pemimpin dia, premier dia boleh melihat opportunity lain, termasuk mewujudkan penerbangan sendiri. Di Sabah ini kita masih bercerita soal basic infrastruktur, iaitu masalah air bersih di seluruh Sabah. Sehingga hari ini bekalan air bersih masih tidak menentu. Ada yang sudah kawasan-kawasan berbulan-bulan, berpuluh-puluh bulan tidak ada air. Di kampung-kampung jangan ceritalah. Kalau di sebelah pantai timur Sedakan, masih lagi kita menikmati rasa air itu, rasa bercampur dengan air masin. Oh, payah. Ini air, ya, rasa payah. Ini pasal air. Berhubung dengan elektrik pun begitu. Semenjak diambil alih oleh kerajaan negeri, api elektrik di Sabah ini langsung tidak menentu. Terputus sana, terputus sini. Kalau tidak putus 1 minggu 6-7 kali, itu bukan Sabah. Lepas itu masalah jalan raya. Jalan raya persekutuan, Pen Borneo mungkin akan dapat kita selaraskan. Tapi masalah jalan kampung, jalan pertanian, jalan masyarakat luar bandar, ini memang banyak menghambat. Lebih-lebih lagi musim ini musim hujan, sudah tentu beberapa kawasan saya lihat ada yang kena berjalan sampai 8, 10, 20 km berjalan kaki. Ini yang dihadapi oleh Sabah. Di Sarawak tidak ada isu ini. Bahkan di Sarawak ini saya nampak kerajaan negeri dia memang komited untuk membangun rakyat, di mana wakil rakyat dia menerima peruntukan tahunan 5 hingga 7 juta setiap satu adun. Parlimen dia pun mendapat. Jadi
memanglah apabila ada peruntukan yang sebegitu sudah tentu dapat menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh rakyat di kawasan DUN masing-masing. Tetapi di Sabah ini peruntukan dia, kalau negeri pendapatan dia tidak banyak, sudah tentu peruntukan dia pun tidak banyak lah. Jadi inilah yang masalah-masalah dihadapi berbanding dengan Sarawak itu sendiri. InsyaAllah sekiranya BN Sabah diberi peluang, inilah antara lain perkara-perkara yang ingin kita selesaikan. Pertama, masalah air bersih. Sebab hari ini kerajaan JRS pada hari ini tidak pun pernah mengemukakan kertas putih penyelesaian air di Sabah ini. Tidak ada. Bermakna apabila tidak ada, sudah tentu tidak ada. Jadi kita insyaAllah apabila diberi mandat nanti dalam masa 6 bulan, kita akan mengeluarkan satu kertas putih kepada masyarakat menyatakan bahawa air di Sabah ini akan kita tuntaskan sekian-sekian waktu dia. Dalam 73 kerusi, UMNO akan letak ke semua atau UMNO akan melihat dan kemungkinan kalau kita Datuk Seri kata kita akan bahagi-bahagikan mungkin dengan Pakatan Harapan, mungkin akan separuh lah. Daripada jumlah berkenaan berapa Datuk Seri merancang untuk muka-muka baru, muka muda? UMNO ini sebetulnya sebuah parti dan BN kita tidak tamak. Dan kita cuma melihat kita akan bertanding di kawasan yang peluang kita menang 50% ke atas. Sebab kita tidak mau membuang waktu, membuang masa. Yang 14 sekarang kekal lah. 14 kekal, 15 kita kekalkan. 15 kekal. Dan selebihnya kita akan melihat kursi-kursi yang kita menang. Dan saya selaku Ketua UMNO Sabah, Ketua Barisan Nasional, telah turunkan dun-dun yang kita sasarkan 60% ke atas kemenangan. Dan sehingga hari ini sudah 14 dun saya turun. Akan ada lagi 20 lebih Dewan Undangan Negeri yang akan saya turun dalam gerak 17 UMNO Negeri Sabah.